Siapa gurunya? Saya membaca apa sahaja bab berkaitan sama' dan basar yang disebutkan oleh Ar-Razi, disebutkan oleh Al-Amidi, disebutkan oleh Al-Baijuri dan disebutkan oleh As-Sanusi dan selain mereka. Ustaz Salman, soalan pertama, adakah Ustaz Salman memahami mazhab Asy'ariyah melalui kefahaman ulama Asy'ariyah sendiri ataupun bukan? Mestilah berdasarkan pembentangan tadi, saya rasa jelaslah kefahaman saya merujuk kepada apa yang disebutkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Siapa gurunya? Saya membaca apa sahaja bab berkaitan sama' dan basar yang disebutkan oleh Ar-Razi, disebutkan oleh Al-Amidi, disebutkan oleh Al-Baijuri dan disebutkan oleh As-Sanusi dan selain mereka. Tapi nyatanya banyak kesalahfahaman Ustaz Salman. Di mana tu? Ziyadah bukan tambahan, al-mughayarah maksud. Al-Amidi pun bukan jazam, warubbama digunakan dengan perkataan warubbama. Dan banyak Ustaz Salman saya tengok macam tak berapa nak clear antara sifat, ta'alluq sifat. Cara Ustaz Salman menerang tu. Jadi seperti Ustaz Salman memahami daripada fahaman sendiri, bukan daripada guru-guru Asy'ariyah. Itu yang saya lihat lah. Itu soalan ke? Itu kenyataan saya. Itu saya tengok. Sebab kalau Ustaz Salman baca tadi, daripada Iljamul Awam fi Ilmil Kalam Imam Ghazali, itu Imam Ghazali sedang menjawab persoalan Mu'tazilah tadi tu. Mu'tazilah lah yang mendatangkan iskal kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama' basar dan semua. Itu apa? Soalan hadza soal yasduru an Mu'tazili awal falsafi. Itu. Jadi kalau Ustaz Salman faham ibarat betul-betul di bawah ni, jawapan amal Mu'taziliyu fadaf'u hayyinun, mudah sangat nak tolak Mu'tazilah. Ini Ustaz Salman pasti akan faham bahawasanya yang dibicara ni sifat pendengaran dan ta'alluq suluhi qadim pada sifat pendengaran tersebut. Sebab dia kias dengan ilmu. Itu. Kemudian baik. Kalau Ustaz Salman hanya membaca, bagaimana Ustaz Salman boleh dapat tasawur yang jelas pasal akidah Asy'ariyah? Sebab saya dengar tadi pun pasal Imam Ar-Razi banyak kesilapfahaman tadi tu. Kemudian yang kedua, soalan saya, bagi Ustaz Salman, adakah sifat dan ta'alluq sifat adalah perkara yang sama? Adalah sifat dan apa? Ta'alluq sifat. Dua perkara yang berbeza. Okey, nyatakan perbezaan dia. Sifat adalah sifat bagi Allah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah, ada salbiyah dan sebagainya. Itu sifat bagi Allah. Maksud saya sini sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sebagaimana yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nisbah saja. Bukan ada di zat Allah. Sifat itu adalah sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sami'un bi sam'in, basirun bi basarin. Cuba terjemah. Allah mendengar dengan penglihatannya. Allah mendengar, okey, itu mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya. Kaunuhu sami'an adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sam'un, kaunuhu tu ma'nawiyah, kita tak bicara. Boleh dikatakan hal, boleh dikatakan ma'nawiyah, boleh dikatakan sifat. Guna saja istilah siapa yang nak guna. Semua ulama Asy'ariyah belakang. Saya tanya bukan sifat ma'nawiyah, saya tanya tentang sifat ma'ani dan ta'alluq. Sifat ma'ani adalah sifat. Ma'nawiyah tidak ada ta'alluq. Saya jawab Baik. Berbeza dengan ta'alluq. Ta'alluq pula adalah apabila sifat melazimkan kewujudan sesuatu selain daripada sifat itu berdiri dengan sendirinya. Ada 3 rukun kepada ta'alluq. Yang pertama mesti ada sifat. Artinya cuba bahasa dengan mudah sekali. Ta'alluq. Itu bahasa yang digunakan oleh As-Sanusi. Talaba sifat amran zaidan. Okey. Talabun amran zaidan apa maksudnya? Selain daripada sifat diperlukan untuk berdirinya sifat itu. Untuk berdirinya sifat itu. Untuk dilaksanakan sifat itu melazimkan wujud sesuatu selain daripadanya. Maksudnya ilmu itu mafhum kami daripada ilmu, lazimnya wujudnya maklum. Sama' lazimnya masmu'. Maklum tu mahasal bil masdar, itu bukan maksud daripada ta'alluq. Ta'alluq tu ialah kerja tu sendiri. Selain daripada ilmu tu ada, pengetahuan tu ada di zat Allah, tugasnya, fungsinya ialah mengetahui. Boleh saya jawab? Itu. Boleh saya jawab? Boleh? Saya quote ini yang ditulis dalam risalah fi ta'alluqat sifat Rabbil Alamin. Tapi Ustaz salah faham, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan dengan ta'alluq yang dimaksudkan dengan ta'alluq dalam penulisan Abu Azbah Nata'ij Afkar Thiqat ada 3 rukun.
Satu, mesti ada sifat. Sifat ma'ani yang pertama. Yang kedua, mesti ada nisbah. Nisbah saluhi ataupun nisbah tanjizi. Yang ketiga, ada mansub laha. Apa yang dimansubkan kepada sifat itu. Itu adalah ta'aluk. Sedangkan sifat salah satu rukun yang kita sebut tadi. Ada beza. Bahasa mudahnya apa? Talabus sifat amran zaidan min qiyami habizat tu. Sifat, sebagaimana Ustaz bahasa mudah sebut tadi. Ta'ad, itu ada ta'adi, Fungsi memerlukan dia, kepada sesuatu yang lain. Kerja. Saya tak suka guna bahasa mudah, saya guna bahasa ulama Asy'ariyah. Saya guna bahasa a'immat Asy'ariyah. Itu maksud ulama Asy'ariyah. Itu maksud, itulah Ya. memerlukan kepada Kerja. sesuatu yang lain. Kalau Melazimkan wujud sesuatu yang lain. Lazimu sifat, bukan kata Ibn Arafah. memerlukan, menuntuti satu kerja yang lain itu selain daripada kerja asalnya ada di zat. Sifat kerja asalnya ada di zat. Ta'aluk ni apa? Kerja yang lain. Hadap pada muta'alak. Itu mana? Fungsi dia. Itu fungsi dia. Tapi Kalau Ustaz tak boleh nak baca gitu, berarti Ustaz beranggapan makna ismi sama, masdari sama, mahaslah bin masdari tak sama. Tak sama. Tak. Okey, cuba nyatakan. perkataan yang disebut oleh para imam, saya quote daripada Imam Asy'ariyah. Ya, tapi Ustaz salah faham walaupun kod pun. Apa yang salah faham? Saya dah sebut. Salah sama. faham. Makna ta'alluq ialah kerja sifat selain daripada dia ada di zat, iaitu hadap sifat kepada muta'allaq. Artinya fungsi talabus sifat amron zaidan an qiyami habizat. Itu maksud menuntuti sifat akan pekerjaan yang lain. Amron zaidan tu bukan pekerjaan tambah apa, bukan bertambah, bukan setiap zaid itu ialah bertambah, itu pekerjaan yang lain selain daripada diri dia tu ada di zat. Ya, Sifat ada di zat. Artinya fungsi. Okey. Itulah maksudnya. Ya, betul. Jadi terjemahan kalau contoh seperti samak basar, kalau ta'alluq apa terjemahan? Samak basar, ta'alluqnya ada tiga. Satu, Ya, samak terjemahan. Saya nak tahu terjemahan dalam bahasa Melayu kita. keterkaitan di antara masmu'at wal mubsarat dengan sifat samak itu. Nisbahnya ada dua, sama ada saluhi ataupun tanjizi. Itulah cerita tentang ta'alluq yang disebut oleh a'immat Asy'ariyah. Terjemahan dalam bahasa Melayu kita ialah mendengar. Itu saja senangnya. Kalau makna ismi pendengaran. Kalau makna masdari itu mendengar. Gitu je, mudah je. Okey, soalan yang ketiga.